Pernahkah anda tertanya-tanya kenapa sesetengah rumah atau bangunan kadang-kadang berbau busuk? Pernahkah anda terfikir apa sebenarnya berlaku di dalam paip bawah tanah? Tahukah anda jenis sistem pembentungan yang anda gunakan di rumah anda? Sebenarnya, di Malaysia terdapat beberapa jenis sistem pembentungan. Pertama adalah sistem bersambung, iaitu paip pembentungan yang bersambung ke loji-loji rawatan kumbahan. Keduanya, rumah anda mungkin salah satu daripada banyak lokasi di Malaysia yang menggunakan sistem tangki septik individu ataupun individual septic tank. Apa sebenarnya sistem IST? Pada pertengahan tahun 1800-an, Perancis mencipta sistem pembentungan yang dikenali sebagai IST, singkatan untuk Individual Septic Tank. Sistem IST ini dibahagi kepada 3 bahagian. Pertama adalah paip pembentungan yang mengalirkan air sisa domestik dan pepejal ke tangki septik anda. Kedua adalah tangki septik. Tangki ini biasanya diperbuat daripada gentian kaca yang menakung air dan sisa buangan. Ketiga adalah sebatang paip pembentungan untuk mengalirkan air sisa yang telah dirawat yang dikenali sebagai effluent ke dalam longkang atau tanah. Tangki septik ini direka untuk menyimpan dan memerangkap segala sisa buangan manusia dan makanan. Akhirnya, hanya air sisa yang dirawat saja yang dibenarkan mengalir ke dalam longkang. Sebuah tangki septik mempunyai 2 ruang yang membolehkan cecair mengalir sementara menahan sisa pepejal. Sudah tentu, semua ini sangat bermaklumat, tetapi apa hubung kaitnya dengan apa yang keluar dari tangki septik kita? Secara amnya, pepejal yang diperangkap di dalam ruang pertama akan mendap di bahagian bawah tangki dan membentuk apa yang kita sebut sludge atau enap cemar. Scum terbentuk apabila air sisa dan pepejal seperti gris dan kertas naik ke permukaan air. Gabungan scum dan sludge menjadi kumbahan. Tangki septik ini hanya boleh memerangkap dan menakung kumbahan dalam kuantiti yang terhad. Pembentukan kumbahan dalam tangki tanpa pengosongan berjadual boleh menyebabkan sistem tersumbat dari semasa ke semasa. Ini adalah waktu tangki septik anda mula melimpah. Namun begitu, masalah yang timbul tidak berhenti di rumah anda. Kumbahan yang tidak dirawat akan mengalir melalui sistem saliran anda ke dalam sungai yang juga merupakan sumber air utama untuk komuniti. Sebenarnya, kumbahan yang tidak dirawat mengandungi kandungan amonia dan bakteria yang tinggi yang boleh memudaratkan kesihatan masyarakat sekitar. Namun, hanya kira-kira 10 hingga 15% daripada jumlah 1.3 juta pemilik tangki septik di Malaysia menjalankan penyelenggaraan dan pengosongan tangki septik secara berkala. Kita seharusnya menjalankan penyelenggaraan dan pembersihan tangki septik sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. Sekiranya anda berkongsi tangki dengan komuniti sekitar, ia menjadi tanggungjawab semua untuk bersama-sama mengosongkan tangki. Untuk mencegah pembentukan kumbahan berlebihan, perkhidmatan pengosongan tangki septik ada disediakan oleh Indah Water Consortium secara berjadual, secara berkala dan holistik. Buat masa sekarang, pihak kami sedang berusaha dengan pihak kerajaan untuk mendapatkan kelulusan supaya adalah wajib untuk semua premis yang mempunyai tangki septik individu supaya mengosongkan tangki septik sekali dalam 2 tahun. Jika pelanggan tidak membenarkan atau mengusahakan untuk mengosongkan tangki septik individu, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan undang-undang. Anda tidak perlu lagi risau tentang keadaan di dalam tangki septik anda. Ini kerana kami mempunyai kemudahan untuk merawat air sisa kumbahan supaya anda dan seisi keluarga anda dapat menikmati cara hidup dan tahap kebersihan yang lebih baik. Kami juga menyediakan perkhidmatan pengosongan tangki septik kepada sistem tradisional di kawasan kampung. Ini termasuk pour flush atau tandas curah atau palung atau juga untuk tangki septik komunal. Sekarang ni mudah je. Anda boleh mendapatkan perkhidmatan ini melalui aplikasi IWK. Semuanya di ujung jari anda. Bergantung pada saiz tangki anda, prosedur pengosongan tangki septik yang ditawarkan oleh IWK adalah di antara RM180 hingga RM650. Pengosongan tangki septik setiap 2 tahun sekali memang tidak membebankan kalau dibandingkan dengan keseimbangan dan kebersihan alam sekitar yang dipertaruhkan sekiranya kita tidak melaksanakan tanggungjawab bersama.